Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang menonton video saya pada hari ini. Saya Nazura binti Hasim, nombor matrik J45767. Hari saya membuat rakaman video berkaitan subjek pembangunan komuniti daripada perspektif Islam. Okey, tajuk video saya pada hari ini ialah peranan masjid. Jangan lupa untuk menyaksikan video saya sebentar lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sama Raya. Baik sama. Okey Ustaz, terima kasihlah sebab sudi luangkan masa untuk membuat bagi subjek pembangunan komuniti daripada perspektif Islam. Okey, boleh tak Ustaz perkenalkan diri? Nama penuh, asal mana, umur, jawatan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ustaz Murad bin Ahmad. Asal daripada Melaka, kampung Sebatu, Sungai Rambai. Umur 38 tahun. Jawatan saya kat sini kalau ada di bawah ikut jawatan agama, pegawai harian Islam lah, ataupun kalau kat masjid Imam Satu. Okey. Imam Satu. Imam Satu. Okey, sudah berapa lama berkhidmat dekat sini? Saya di sini mula-mula masjid ni tahun 2014. Saya masa tu Imam 2. Saya di Imam 1 lah. Itu saya Imam 2. Kemudian 2 tahun selepas itu 2017 1 bulan sebab Imam 1 tu pindah. Dia pindah ke naik jabatan. Jadi kekosongan tu dan saya ada kelayakan untuk Imam 1 tu. Jadi saya memegang jawatan Imam 1 sampai sekarang. Boleh tak cerita sikit latar belakang pendidikan? Saya latar belakang pendidikan, diploma saya ambil 2 diploma. Satu diploma syariah dan juga bersyariah di situ PUIM lah. Dan satu lagi diploma Darul Quran, dapat diploma Tahfiz Al-Quran Darul Quran Jakim. Dekat Melaka juga? Darul Quran Jakim ni dia HQ dia di Selangor, di bawah Jakim, tapi kat saya di cawangan di Melaka lah, di negeri ni ada tahfiz dia, jadi saya ambil di Melaka lah. Tapi combo semua periksa akhir semua di sana, di Quran. Boleh tak Ustaz terangkan skop kerja Ustaz dekat sini? Okay, saya kat sini antara kalau dari segi ibadat, saya jadi ketua lah, ketua pemimpin dari segi solat, solat Jumaat, hari raya, saya pimpin lah. Surah Yasin, bacaan surah Yasin, seperti ini. Kalau untuk pentadbiran, saya selaku ketua pentadbiran lah, sebab kita kat sini kita uruskan dari segi pengurusan program dan juga pentadbiran. Okey, seterusnya soalannya, boleh tak Ustaz ceritakan sedikit sejarah masjid Cina ni? Okey, Masjid Cina di Melaka ni dibina pada tahun 2012. Sebenarnya pada tahun 2014. 2014 bulan 6 dia mula beroperasi lah, sehingga dah sekarang. Masjid ni adalah cetusan ilham daripada Persatuan Cina Muslim Melaka. Dan juga Persatuan Tionghoa Muslim, yang mana mereka berhasrat untuk menjadikan Masjid Cina ni, kalau ada di Melaka ni ketika itu, sebagai satu one stop center untuk saudara baru. Jadi kat situ dia buat program, kat situ untuk dia buat pelbagai aktiviti lah untuk golongan saudara baru tu. Jadi Masjid Cina ni satu lagi, Masjid Cina ni kita masih lagi belum kata khutbah dalam Mandarin kan, sebab kita punya sasaran tu belum ada lah, belum ada yang jadi itulah. Okey, siapa yang rasmikan masjid? Masjid Cina ni belum rasmi sampai sekarang. Bila nak rasmi itu dah tukar agung, dah tukar Perdana Menteri, tukar kerajaan lah, sampai sekarang belum lagi lah. Dan kos ni lebih kurang 7.5 juta. Dan satu lagi dana untuk dapatkan dulu, satu usaha daripada yang persatuan tadi, dan juga mereka dapatkan daripada kerajaan persatuan lah ketika itu. Dan Sri Muhyiddin Yassin jadi Timbalan Perdana Menteri, dia sumbang 5 berapa juta. Jadi selebih itu adalah kutipan sumbangan orang ramai lah. Masjid ni dijaga kerajaan negeri. Kerajaan negeri Melaka, di bawah kerajaan negeri Melaka, di bawah Jabatan Agama Islam Melaka, JAIM.
masjid ni bukan masjid karya. Bukan masjid karya, masjid kerajaan. Berapa keluasan masjid ni? 2.4 hektar. 2.4 hektar sebenarnya. Arkitek masjid ni? Arkitek adalah lantikan daripada JKR. Sebab yalah, untuk makluman cikgu lah, kita lantikan kita ni macam mana kami datang sini di penempatan kami di sini. Jadi orang kata siapa dia punya kontraktor tu kita tak tahu lah, sebab kita datang masjid dah siap. Lain lah kalau macam kita yang pelopor kita yang kita tahu lah dari segi kos betul, detail dari segi dah. Dan kami dapat tahu macam tu je lah. Nanti daripada JKR dan siapa kontraktor yang dilantik tu dia study pergi kat negara China, tempat yang majoriti kawasan Muslim. Contoh macam Xi'an, Shanghai, itulah tempat yang kata majoriti Islam. Bisa tu berapa anggaran jemaah yang datang kat masjid ni? Okey, kalau kapasiti untuk solat, Masjid Cina ni boleh menampung lebih kurang 2,000 jemaah. Okey, 1,800 boleh duduk dekat dalam ruang solat yang berkaping tu. Yang selebihnya boleh di luar-luar lobi dan di foyer-foyer kiri dan kanan lah, boleh muat lebih kurang 800 ataupun 200 ke 800 orang ramai boleh. Dan kalau pengunjung tu, kalau solat jemaah memang penuh lah. Kalau hari raya cakap lah, kita terpaksa khemah dan sebagainya. Sebab sini satu keistimewaan dia, satu masjid kita tidak bertingkat. Kebanyakan ni kan kebanyakan yang datang ni, kebanyakan orang dua-dua berkemas kan. Jadi diorang, dan kebanyakan masjid-masjid di Melaka ni sekarang yang moden semua dah bertingkat. Jadi bila nak orang perempuan, perempuan kena naik atas. Jadi makcik-makcik ni macam tak selesa lah, dia lebih selesa tentang macam masjid Cina. Kalau terawih, kebanyakan makcik-makcik dia selesa sebab 2-3 langkah tangga je dah sampai tempat orang solat. Parking pun senang, kita parking luar. Jadi memang kita kat situ lah. Apa tu, masjid ni dibuka 24 jam ke kepada masyarakat? Kita kalau untuk keselamatan, kita open daripada 8 pagi sampai 10 malam saja. Sebab kat sini ada tabung masjid, kat sini ada bahan-bahan bernilai kan. Jadi kita kena jagalah. Sebab macam-macam masjid karya pun kadang kita orang persoalkan kenapa masjid ditutup. Dia tak fikir dari segi keselamatan. Sebab kita kat sini semua bukan malaikat. Kan time PKP pun ada orang juga, walaupun tahu duit tabung masjid tak ada, time PKP pun orang datang juga mengambil duit tabung kan. Tak ada duit Tak ada kan. Kita sebab pergi ke sini keselamatan. Kalau sekiranya alasan dia orang nak iktikaf apa, kena beritahu dan maklum pada saya. Dia macam tu, kita ada makluman. Kalau setakat dapat solat kat luar, kalau macam masjid karya, kalau kita masjid macam masjid sini ni dia ada guard. Kalau macam masjid karya dia tak ada guard. Jadi kenapa masjid dikunci? Kadang masjid kunci ada tempat yang ada tabung je. Contoh tempat yang ada tabung, orang solat tabung. Jadi sembahyanglah kat kaki yang dekat foyer di kanan tu sembahyang. Boleh, masih lagi orang kata ada pahala kan. Sampai nak masuk dalam. Kadang kita tak tahu niat orang. Kan? Macam sebelum ni. Saya tak benarkan lepas pukul 10 sebab apa? Datang satu kereta 4 orang dalam tu penuh pukul 10. Apa kita rasa? Memanglah niat dia kata kita saya nak iktikaf nak solat. Betul ke dia nak solat? Buat yang dekat dah ada 2 orang. Buat 4 orang tu kita tak tahu dalam kereta tu ada parang ke, ada pistol ke, senabang ke, keselamatan. Jadi kita kawal, kita bendung. Walaupun dia marah apa kita terima redha dia. Kita mengekang benda tu kan. Buat kerang dia rupanya dia berseban dalam tu, dia buat apa kita tak tahu. Jadi tak masalah. Dia bukan dua awal pada kita. Tak tahu nanti apa nak akan berlaku. Tapi ada CCTV masjid? Untuk masjid ni tak ada sebab masjid ni satu dia punya, kita dapat wifi pun macam baru lagi. Jadi kos pun dia untuk CCTV pun akan ni lah. Dalam proses insyaAllah. Lepas tu konsep masjid ni bila ni untuk mendakwah masyarakat Cina ke? Betul, kita ada dalam pelancongan. konsep satu masjid ada konsep pelancongan dan kita dalam aktiviti lain kita buat dakwah bilhal, dakwah dalam keadaan kita nak menyeru golongan sasaran kita, contohnya golongan Muslim Cina yang belum Islam lah, supaya mereka sebab kita ni nak berdakwah ni biar pada golongan yang kena. Sebab kebanyakannya masjid-masjid kampung kita sekalipun kan kita open kepada orang, kepada nak masuk tu tak ada masalah, boleh.
Tapi kita mentaliti orang Islam ni tak kasih dia ni kotor lah, dia ni najis lah, dia ni mau pegang babi lah, pegang anjing lah kan. Jadi kita tak kasi masuk. Maksudnya salah kita punya persepsi tu kan. Tak ada masalah dia datang sebab dia datang dalam keadaan kita, kalau kita terima duit daripada dia pun kita tak tahu ke asal tu dia bodoh berapa bagi. Tapi kita ambil juga duit tu kan. Kan kita tak fikir lah benda tu kan. Sebab dia bersifat kering kan. Kalau najis kering kan benda tu tak ni kan. Jadi kita open kepada dia orang supaya dia orang kenal sendiri dengan Islam. Bukan kita paksa dia. Sebab nanti akhirat nanti dia ni golongan yang bukan Islam ni akan dakwa kenapa Islam tak sampai pada dia. Jiran kita Cina, pernah tak kita cerita pasal Islam balik? Tak pernah. Sebab sensitif tak? Dia pun itu memang kita sebenarnya kena sampai ke Islam. Tapi apa kita buat jiran kita tegur dia, kita sebab dia tak Islam. Salah, tu persepsi kita yang salah. Salah. Nabi macam mana Nabi tu? Kadang-kadang kita tak perlu pun cerita pasal Islam, tapi akhlak kita tunjuk ke Islam. Bagi buah tangan dekat dia boleh, tak ada masalah. Ini kita dah lah tak tegur dia, tak tahu nak kan. Itu salah lah. Dakwah ni bukan cerita pasal Islam. Akhlak kita tunjukkan baik tu je dah kita dakwah dah. Macam kat sini juga bukan kita nak cerita suruh dia masuk Islam. Kita nak ceritakan okey orang Islam semayang macam ni keadaan ni. Tak menyembah berhala dia. Dapat bezakan dengan agama dia. Kadang dia nak tahu kenapa apa yang orang Islam sembah. Dia tak tahu. Dia tahu Jumaat jalan sesak, tengok masjid penuh, tak tahu orang buat apa. Sebab apa kita tak bagi peluang pada dia. Tapi bila kita bagi peluang, itu macamkah dia tu. Baru dia tahu. Kita tak menyembah. Kenapa kita ngadap sana? Jadi kat situ kita dalam apa orang kata, dalam cara tak langsung kita sampaikan dakwah Islam pada dia. Soalan saya sebenarnya, bila dia cakap tentang tajuk kita itu peranan masjid, tajuk tu sangat dekat dengan hati kita umat Islam. Sejak dah pandemik COVID-19 ni, masjid seluruh negara ditutup. Jadi ramai yang ada persepsi cakap kita nak kiamat ke, tak dengar bunyi azan, lepas tu Kaabah pun dah tak ada orang nak tawaf lagi. Jadi betul Ustaz komen sikit, masjid tu apa sebenarnya? Kenapa dia dekat dengan kita? Kenapa kita rasa tenang kita tengok masjid? Rasa selamat. Fungsi masjid tu Ustaz. Okay. Masjid ni satu memang disebut dalam Al-Quran dan dalam kisah sejarah pun bagaimana Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, tempat yang Nabi berhenti Nabi bina masjid. Itu masjid Quba, masjid pertama dalam Islam. Sebab apa bina masjid? Sebab kat situ Nabi tahu kat situlah nanti berpusatnya manusia untuk beribadat, nak beramal ibadat dan sebagainya. Jadi bila kata zaman sekarang ni dengan keadaan kita sekarang pandemik COVID-19 ni, orang mempersoalkan kata tanda Dajjal nak keluar kan. Benda tu tak ada isu sebenarnya kan. Benda tu sebenarnya Allah SWT bagi kita ni sebagai ujian. Kita kena ambil benda tu adalah satu yang positif. Kenapa kita jangan salahkan orang? Kita salahkan diri kita muhasabah. Time ni time kita muhasabah. Jangan salahkan kerajaan, jangan salahkan, kita muhasabah diri kita. Dulu time tu aku selalu pergi masjid tak? Kenapa sekarang bila dah rasa macam diri tu nak pergi kiamat, rasa kita lagi masjid. Dulu azan terlalu-lalu 4 subuh. Ada apa pergi masjid? Muhasabah diri kita lah kan. Dan semua kena muhasabah, baik di imam ke, di jemaah ke, di Perdana Menteri ke. Bila datang untuk kita muhasabah diri kita. Kenapa Allah bagi ujian? Hatta Mekah Madinah pun Allah beri. Kenapa? Sebab apa? Sebab dalam orang mau ibadat pun ada orang menipu. Dalam orang mau ibadat pun orang nak apa? Nak selewing macam tu macam ni kan. Jadi bab agama lah dalam kata lain. Umrah pun ada orang menipu kan. Itu semua Allah orang kata sesi untuk kita muhasabah. Kenapa Allah bagi macam ni? Kenapa dulu tak pernah? Kalau dia tanya yang pangkat ini sekarang tak pernah berlaku macam sampai masjid tutup. Sampai masjid tutup. Orang kata zaman darurat dulu pun masih lagi. Orang kata tema buka lagi, tempoh pun tak panjang. Ini sampai dah dekat 3 bulan. Sisi kita itu muhasabah. Muhasabah. So muhasabah diri kita. Jadi Nabi SAW perkara pertama dulu dia bina masjid. Sebab masjid ni adalah tempat penyatuan. Tempat penyatuan, tempat bukan sekadar buat ibadat. Masa zaman Nabi dulu, masjid ni fungsi dia banyak. Itulah tempat jatuhkan hukum, tempat pusat ekonomi, tempat riadah. Tapi sekarang kita
kita dah asingkan fungsi itu. Sebab apa? Dah ada autoriti macam-macam, ada jabatan agama, ada mahkamah untuk ni, ada jabatan kebajikan masyarakat, zakat dan sebagainya. Tapi masih lagi kita boleh jadikan dia fungsi macam masa zaman Nabi SAW. Maknanya masjid ni bukan hak eksklusif, dia untuk AJK je. Ni time-time masjid dah boleh buka sekarang untuk jemaah kan. Bukan untuk AJK saja, maknanya masjid boleh untuk orang lain juga. Dia bukan eksklusif je masjid tu, untuk eksklusif untuk orang tertentu je. Tak, masjid ni untuk terbuka. Siapa-siapa peringkat umum semua boleh masuk. Okey, boleh tak Ustaz kaitkan kisah Nabi naik ke langit masjid? Okey, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ni ada dua fasa. Satu Isra daripada Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi kat situ hikmah dia Allah Subhanahu Wa Taala bagi kenapa Nabi masa tu diisrakan. Sebab Nabi tahun itu tahun duka cita. Allah nak hiburkan hati Nabi, bukan pergi ke Kementerian Highland, pergi London, pergi Paris. Hiburkan hati dengan masjid. Itulah hikmah. Bila kita rasa diri kita diuji, bila kita timpa musibah kan, dengan kematian, kemalangan dan sebagainya, pergilah masjid. Kan, pergi masjid tu untuk hiburkan hati. Sebab apa? Allah utuskan Nabi, jalankan Nabi, israkan Nabi Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Yang mana untuk lihat apa keajaiban yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Jadi sampai dengan Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, apa Nabi buat? Nabi semayang, mengimamkan dengan para Nabi. Jadi hikmah kat situ maknanya masjid ni adalah tempat satu kita nak menyucikan hati kita, nak mententeramkan jiwa kita. Ustaz boleh tak Alhamdulillah negara Malaysia ni penuh dengan masjid. Tapi masjid tu penuh dengan penuh apabila tiba bulan Ramadan, musim perayaan ataupun solat Jumaat. Dia tiba bulan Syawal je, jadi orang-orang yang kita nampak ni dah hilang, dah tak ada lagi dah. Persoalannya bagaimana nak kita nak memarahkan masjid tu Ustaz? Sebenarnya masjid tu saya kata, masjid tu dia kena peranan macam Nabi SAW buat. Masjid ni jangan sekadar kita nak collect duit je. Lepas tu kita AJK ni bangga, masjid aku bulan Ramadan lagi tu banyak juga, berapa ratus ribu. Tapi fungsi masjid kita tak buat sepenuhnya. Tandas rosak tak betulkan, tandas patah rosak teruk lah. Kadang kita tengok masjid ni lebih senang dengan tandas. Bila masuk tandas main kotor dengan bau dengan apa, kita ada satu, padahal duit banyak tadi cakap ada berapa ribu dapat masuk dalam Ramadan kan. Itu ada satu orang kata urus takmir yang salah kan. Di masjid tu adalah untuk jemaah bagi adalah untuk jemaah balik. Faham tak maksud saya? Jemaah menyumbang, manfaat dia adalah kepada jemaah balik. Maknanya sumbang, walaupun dia sumbang RM1 untuk apa? Dia untuk pengimarahan masjid, untuk aktiviti. Walaupun RM1, duit itulah kita pecahkan. Bila RM1 kalau datang RM2,000, kan dapat RM2,000. Betulkan tandas, buat program. Jadi manfaat pada jemaah balik. Jadi kita jangan bangga, duit tu kena urus takbir. Urus takbir dengan betul. Kadang kita banyak persepsi orang AJK ni tak boleh guna sewenang-wenang. Sebenarnya ada garis panduan penggunaan duit masjid ni untuk apa. Bukan kata untuk program saja. Duit tu untuk kebajikan jemaah terputus duit. Apa peranan masjid? Peranan masjid patutnya sediakan satu tempat yang orang tak perlu protokol sangat. Macam kami kat sini kita sediakan rubuk rezeki. Ada orang kita mula je kita keluarkan modal, masjid dia keluarkan sikit. Lepas tu orang sini nampak sini sumbang. Dia tak beras, dia tak apa kan. Jadi orang datang pun, siapa yang terputus sekarang tu dia tak perlu isi kurang banyak sangat. Yang penting ada, orang kata ada bukti, dia ambil dari kampung mana, telefon ke apa kan. Sebab apa tujuan telefon, IC dan sebagainya, sekiranya dia tetap bulan dia orang yang sama yang minta. Jadi kita boleh panjangkan benda tu pada zakat Melaka. Mungkin zakat ni dia terlepas pandang. Kan, kadang dia segan-segan minta kan. Walaupun kat sini pun dia ada juga orang yang dapat zakat JKM. Tapi kalau kita tahu keadaan sekarang kan, dengan keadaan sekarang yang tak bekerja, ada orang tak bekerja dan sebagainya. Jadi kita buat tempat macam tu. Siapa
nak ambil, tapi kita hadkanlah, janganlah ambil sampai banyak sangat. Beras, gula semua dah ambil. Ambil dah tumpang 3 barang penting. Beras, gula, tepung kan, contoh kan. Kalau semua dah ambil kan, orang lain tak dapat. Macam tu lah. Okey. Okey, soalan saya yang seterusnya adalah apabila kita bercakap berkaitan mengimarahkan masjid, ada orang beritahu dah alang-alang menyeluk perkasa, biarlah sampai ke pangkalan kan. Alang-alang dah pergi masjid, buatlah betul-betul. Jadi amalkan amalan yang terbaik yang boleh, apakah amalan yang terbaik yang boleh kita buat bila kita sampai dekat masjid ni? Boleh tak Ustaz listkan supaya kita sebagai umat Islam kita dapat amalkan pergi masjid apa nak buat? Ataupun ada orang datang masjid, tengok sengih-sengih, sebab apa? Sebab senyum tu sedekah. Sekarang ada kadang-kadang itu apa, satu persepsi orang kan. Memang dia senyum tu sedekah, tapi tabung tu nak juga duit kan. Lalu tabung dia senyum je kan. Macam tu kan. Sebab sedekah ni satu kata apa, keuntungan yang kita akan dapat balik. Kan Allah janjikan siapa yang bersedekah dia akan dapat ganjaran pahala yang berlipat ganda kalau sedekah pada bulan Ramadan kan. Jadi bagi saya, saranan saya pada yang jemaah, satu, ikhlaskan hati. Niat aku datang masjid ni untuk apa? Nak beribadat. Ada orang datang masjid nak cik salah orang, cik salah masjid, cik salah imam, memang baca tak sedap pun dah hentam, memang baca panjang pun dah hentam, pendek pun dah hentam. Dalam setahun ni semua jadi imam. Kan? Semua jadi imam. Lalu komplain imam baca tak sedap lah, imam baca panjang, imam baca pendek sangat, laju sangat. Ni ada tak tahun ni dengan komplain imam baca tak sedap? Tak ada kan? Sebab semua kerja imam. Muhasabah dah tu, kita muhasabah. Kenapa tahun ni tak dapat pergi masjid, semua raya ke apa semua kan? Semua time kita muhasabah. Jadi pertama sekali kalau pergi masjid, ikhlaskan hati. Aku nak pergi masjid ni untuk amal ibadat. Jadi perkara sunat yang boleh dibuat sunat datang masjid, kena ambil wuduk siap-siap. Sebab kita sekali sesuatu yang perbuatan yang baik kita lakukan tu dengan keadaan kita berwuduk, Allah bagi ganjaran pahala. Jadi kejarlah. Kalau orang kata memang dah tak boleh, dah tak boleh nak jaga wuduk tu, dah tak kata apa kan, tapi kena juga ambil wuduk dahulu. Itu dalam perjalanan dia terkentut ke, sekali dia jalan kentut, 2 kali jalan dia kentut, 2 kali langkah dia macam itu, boleh ambil kat masjid, tak masalah. Penting dia wuduk siap-siap dekat rumah. Lepas tu nanti masuk dengan kaki kanan, pastikan kadang benda ni nak kena cakap juga, ada adab masuk masjid. Kadang kita lupa adab kan. Lupa adab. Kejar pahala tu dia jaga hubungan dengan Allah, tapi jaga hubungan manusia tak ada. Kau kena jaga juga. Kan parking kita tengah-tengah. Betul pergi masjid ni tujuan baik, tapi kau menghalang laluan orang. Betul ke tu? Adab tu tak ada. Jaga tak hubungan dengan Allah, bagus dia jaga hubungan Allah nak pergi solat. Tapi hubungan manusia, dia tak jaga. Selipar letak bersepah-sepah kan, sampai ganggu laluan orang. Pijak selipar tu, kau marah-marah kan, pada kuis tipu orang. Kau nak pergi masjid ni semayang, tapi dengan manusia yang sama, adab kau dengan manusia ni kau tak jaga. Itu salah lah. Sebab tu lah, apa-apa kita nak buat tu, sesuatu perkara kita buat, kita memberi kesan kepada diri kita. Kalau orang tu, aku semayang, tapi perangai akhlak je lah, itu tak memberi kesan lah. Okey, Ustaz ada tengok tak baru-baru ni solat Aidilfitri rasanya? Kan baca ada orang bila main-main pakai tongkat tu. Boleh tak Ustaz komen sikit pakai apa tongkat tu? Tongkat mimbar tu. Sebenarnya benda tu adalah perkara sunat. Ada orang cakap tu macam macam perkara tu dibuat lawa. Sebenarnya ikutkan benda tu boleh kalau dia nak buat, tak kisahlah apa tongkat dia nak buat sekalipun. Sebab Nabi buat benda tu sunnah, jadi benda buat. Cuba yang salah ni diviralkan. Jadi bila viralkan dia jadi bahan gurauan, bahan lawak dan sebagainya. Kan kalau kita buat, kita just kita je niat kita memang nak dapatkan sunnah, kita peganglah tongkat pancing tu. Tapi oleh kerana kita viralkan benda tu dah jadi satu jadi bahan untuk gurauan. Jadi bagi saya benda tu adalah sunnah, jadi kita jangan main-mainkan sunnah. Kalau tak ada, sekadar kita tak pegang apa pun tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Benda tu kalau walaupun benda tu ada, contohlah saya semayang, saya baca khutbah kat atas, so, tongkat mimbar tu memang ada kat situ lah. Saya tak pegang, sah tak saya punya khutbah? Sah. Kalau benda tu sunat saja.
kan. Kita tengok kadang-kadang kita pelik lah kan, zaman sekarang zaman viral. Lepas tu zaman sekarang orang tak tahu nak buat apa kan. Apa yang depan mata, bosan duduk rumah, itu semua dia viral Jadi ingatan saya buat benda tu sunnah. Jadi jangan mempermain-mainkan sunnah lah. Kalau tak mampu buat, jangan buat. Itu je. Lepas tu soalan saya seterusnya, macam mana nak mengatasi penyakit malas ni Ustaz? Contoh alasan yang selalu kita dengar ialah malas aku nak pergi masjid, ramai orang tua lah, malu aku. Tak apa, aku kodok solat kat rumah. Tapi selesa solat dekat rumah, boleh tak bagi motivasi sikit? Selalunya pelajar-pelajar lah. Satu, itu semua alasan biasa, alasan orang kata alasan biasa yang dia bagi. Kenapa tak pergi masjid? Ada orang tua kebanyakan kan kat masjid kan orang tua kan. Satu, kita tengok daripada segi situ pun ada betulnya juga. Kadang orang masjid ni, imam ke bila tu, kanak-kanak pun dia tak kasi masuk. Bila kanak-kanak daripada usia awal tu kau tak kasi masuk sebab budak ni bising lah. Dan budak kan, nama pun budak, memang dia bising. Jadi daripada awal kau tak kasi masuk, jadi budak tu hati dia tak dekat masjid. Sampai ketua pun hati tak dekat masjid. Sebab apa? Kalau aku datang kau kena marah. Sebab daripada dulu dah kena marah. Budak kan, berlari sana berlari sini, dah tengok ceramah, berlari sana berlari sini, bising, dah kena marah. Besok mengajar tak datang. Sampai sudahnya memang tak datang. Sebab apa? Kita sendiri orang masjid yang tak nak pujuk hati dia. Bagi saya, kalau saya tak ada masalah. Dan nama pun budak. Jadi kita inisiatif masjid lah. Kena buat apa? Buat tempat untuk kanak-kanak. Buat ruang untuk kanak-kanak. Dia nak main ke apa ke. Masa dengan ceramah. Tapi buka lah juga macam kita kan. Kalau kita kat sini, terawih ke apa, masukkan di dalam bilik bacaan. Dia buatlah apa kat dalam tu. Mak bapak dia solat tenang sini. Sana kan. Tapi speaker untuk ni, bukakan dia orang. Kadang takut ceramah tu diorang lebih ingat daripada kita yang dengar ya kat depan imam. Budak-budak dia main hurau-hurau, dia dapat. Jadi bagi saya itu semua alasan bagi yang tak nak pergi masjid. Kan alasan. Jadi kita kena kuatkan satu, antara kita ni niat tu kita kena betulkan. Apa nak pergi masjid ni sebab apa? Nak pergi masjid ni sebab apa? Sebab dia dalam pahala. Nabi pun kata dulu, kalau ikutkan Nabi nak bakar rumah orang lelaki yang ada dalam rumah tu, tak pergi ke masjid. Tapi Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, confirm sekarang rumah kita bakar je. Sebab apa? Sebab orang lelaki tak pergi masjid untuk semayang. Jadi kita ni, orang lelaki ni kena kuat. Kena nawaitu tu kena betul dan kena kuat lah. Orang lelaki sepatutnya Ya, tapi sebagai orang perempuan yang rajin. Kalau kelas ceramah, perempuan yang datang rajin. Dia datang masjid. Orang lelaki malas. Alasan dia tak tahulah. Padahal perempuan ni ada waktu-waktu dia pergi masjid kan. Orang lelaki juga yang malas. Dah tua-tua dah pencen, turun dah repot, baru dia ramai di masjid. Itulah. Tapi Ustaz boleh tak bagi sikit pandangan? Ada orang cakap kan, Allah tu maha pengampun. Dia kata kan, tak apalah, nanti bila aku dah hujung aku cakap lah taubat kan, dah sampai ke tengkuk tu. Memang Allah tu maha pengampun. Masalahnya kalau kita nak tunggu umur kita tahap nak diampunkan tu, dah tua-tua nanti dah taubat, sempat ke tua, takutnya itulah masalah. Takutnya baik. Kita tengok sekarang pun realiti sekarang, orang tak sampai umur 70, tak sampai umur 60 dah meninggal. Ada muda lagi 40 meninggal, 30. Jadi nak taubat tak payah tunggu umur lah. Nak taubat ke nak insaf sekarang ni, Tuhan dah bagi kita tempoh untuk muhasabah ni masa ni lah. Kenapa dulu masa muda tak nak pergi umrah, tak nak pergi haji? Bila macam ni seorang kau mampu duit ke, kau kesihatan ke, seorang pun tak boleh nak pergi buat umrah, buat haji. Dulu ada duit ada, masa ada, duit ada, kesihatan ada, tak nak pergi buat umrah, tak nak pergi buat haji, tak nak pergi masjid. Bila dah tutup segalanya, barulah nak menyesal lah. Itu baru kata tanda-tanda kalau kita sekarang ni kita tak muhasabah, tak tahu dia nak cakap apa. Tuhan dah bagi tu kan, dah bagi apa? Green light dah bagi hint dah. So dia taubat yang bila masa kan? Ya, taubat bila masa. Jangan sampai memang taubat kita ni diterima selagi nafas belum sampai ke rongkong ni. Adakah ada orang memperlekikan Allah tu maha pengampun? Memang Allah tu maha pengampun. Kita jangan cakap macam tu. Baik kita buat dosa semua nanti, nanti kita akan masuk syurga juga. Kan nanti orang Islam walaupun dia tak amalkan apa nanti, tetapi dia akan yang paling lambat lagi lah. Paling lambat akan masuk syurga. Azab kita tak tahu. Okey, betul macam contohkan dekat masjid, rumah kita dekat dengan masjid. Cuma tak ada orang. Boleh tak kita mengimarahkan masjid yang lain? Kita ada masjid dekat,
kita tak pergi situ Ustaz? Sepatutnya kita kena imarahkan masjid yang dekat dengan kita. Walaupun imarah ni bukan maksudnya kita buat program. Imarah ni kita hidupkan dengan solat jemaah. Itu imarah nama dia. Azan macam ni. Macam yang kita dengan PKP. Macam imarah. Kita Jabatan Agama keluarkan hanya azan saja boleh. Tapi kan ada dia punya SOP dia, jangan dikuatkan pada hayat solat. Sebab hayat solat ni mengajar orang semayang. Mengajar orang semayang datang. Nanti orang akan datang masjid padahal masjid dah tutup. Kita mengenalkan azan, tapi dengan SOP yang ditetapkan lah, semayang jemaah ada masa time PKP. Tapi hanya dihadkan kepada imam dan bilal yang bertugas. Jadi orang kata tak ada istilah kata fardu kifayah time PKP ni, tak wujud. Tak ada. Masjid ini, masjid senyap sunyi lah, tak ni, tak azan lah, ada. Cuma masjid sendiri yang tak nak buat macam tu. Jabatan Agama ada SOP dia, boleh azan, boleh macam ni, boleh takbir raya, boleh. Sekarang ni Alhamdulillah dah boleh solat Jumaat pula dengan syarat-syarat SOP yang telah ditetapkan. Jadi benda tu sebenarnya ada, kita sendiri yang tak nak imarahkan masjid. Baca Quran, imarahkan masjid juga. Tak perlu kita buat program ceramah tu kan. Itu antaranya. Boleh azan, boleh apa. Lepas tu Ustaz, macam isu perempuan kan. Perempuan ni selalu pergi masjid, tapi kita ada waktu-waktu kita ada bulan merah kan. Jadi kadang belum masuk je, tak ada macam sebab tu lah kadang benda tu kena ada ilmu. Ada setengah pendapat kata boleh bagi wanita tu kalau dia nak pergi masjid dalam keadaan dia uzur, dia boleh pergi masjid, dibenarkan untuk dengar macam ilmu yang dia jarang, susah kalau dia tak datang nanti dia tak dapat ilmu tu. Contoh macam ilmu faraid. Di tempat macam masjid tu je yang ada buat macam tu. Kalau dia tak datang, time tu pula dia uzur. Boleh tak dia datang? Boleh. Boleh. Dia syarat bukan. Dia syarat dia satu, dia buatlah persiapan diri dia. Maksudnya persiapan diri tu dia dah tahu dia uzur kan. Pakailah orang kata wanita punya tu dibalut elok-elok, jangan sampai darah tu apa semua kan, mendidih dan sebagainya. Persiapan diri dia kena betul. Dan dia memang tujuan dia adalah untuk menuntut ilmu. Bukan tujuan dia nak pergi jumpa kawan-kawan. Dah lama tak jumpa, uzur kan, si uzur kan, tak boleh. Tujuan dia adalah, niat dia adalah untuk menuntut ilmu. Itu saja. Lepas tu apa lagi nak tanya tentang kiblat ni Ustaz. Ada orang cakap kita ni sembah apa tu, kotak dah. Itu kalau orang sadar orang golongan orang tak Islam dah akan cakap macam tu lah. Sebab kita bukan sembah Kaabah kan. Kita sembah cakap dengan orang keluar tanya macam tu. Kita tidak menyembah Kaabah. Kalau kita menyembah Kaabah, maknanya sembahyang kita kena ada Kaabah. Macam dia kan, disembah patung kan. Kalau dia berpindah ke ibadat tempat lain, kena buat benda tu. Kita, kalau lah Kaabah tu sekarang tu, Kaabah dipindahkan bawa ke Malaysia, orang sembah ke Malaysia ke, orang tetap sembah pada, orang tetap memalkan kepada kiblat yang Allah dah tentukan. Kalau Kaabah, walaupun Kaabah tu runtuh, tetap orang Islam akan tetap kiblat dia kat situ. Kalau dia boleh angkat Kaabah tu bawa ke Malaysia, adakah orang sembah ikut kiblat baru? Tak. Orang tetap ikut kiblat itu. Itu bukan sembah Kaabah. Kalau sembah Kaabah, ni buatlah sejadah-sejadah kat Kaabah tu. Kaabah yang ada kat sejadah tu. Kalau ikutkan, kalau kata kita sembah, boleh ke kita pijak-pijak? Kan? Kan sejadah. Kalau ada Kaabah kan, biasa ada Kaabah kan? Kan orang pijak-pijak je kan? Maknanya kalau macam orang golongan bukan Islam, disembah patung, dia boleh ke patung dia tu dipijak-pijak, ditampar-tampar, tak boleh kan? Sebab Tuhan dia. Kita tak apa, kita pijak di sejadah. Tak apa, sebab kita bukan sembah Kaabah. Kadang kita nak fahamkan orang. Lepas tu isu perempuan juga. Perempuan ni tak wajib untuk datang masjid kan. Sebab dia nak kena jaga anak, adalah rumah nak kena buat kan. Jadi ni Ustaz terangkan tak? Sebenarnya memang perempuan tu wajibnya adalah di rumah. Dari segi solat, ibadat, dia kenapa perempuan ni di macam double standard. Double standard dulu kat rumah, baik-baik pada rumah. Sebab memang untuk satu dia adalah untuk mengelakkan fitnah. Sebab fitnah ni boleh datang daripada wanita. Kan?
Jadi kalau pergi masjid, subuh dia pergi masjid, takut mengelakkan fitnah. Tengok keadaan semasa. Kalau dia dah umur dah 70 kan, tak ada fitnah orang tu tengok boleh. Kalau dia tengah nak dara kan, masjid macam akan orang subuh kan, zuhur datang, awak akan timbul fitnah. Kalau timbul fitnah, lebih elok dia adalah sembahyang ni di rumah. Kalau dia ada suami, dia tengok suami dia memang pergi masjid, tapi dia ingin nak pergi masjid. Kata bang, saya tak dapat pahala pergi masjid. Jangan risau. Suami pergi masjid, pahala dia dapat daripada isteri sama. Kalau pahala suami dapat 27, dan isteri pun dapat 27. Walaupun isteri tak pergi masjid. Isteri sediakan suami pakaian pergi masjid. Suami dia duduk kat rumah. Duduk rumah je, sama je. Sebab dia tak pergi sebab nak elakkan fitnah. Okay. Menilai mudah, menipadu kat rumah dah. Mengendalikan dakwah macam mana? Macam saya cakap tadi, kita buat satu berdasarkan pada program. Kita buat awal bintang kan, dia cakap tadi. Kita buat majlis, Chinese New Year. Kita buat perayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Macam kebanyakannya macam ada perayaan-perayaan yang non-Muslim ni, Islam ni, dia perayaan macam menyembah, cara menyembah. Sembah Dewi bulan turun ke langit lah, macam tu lah. Tapi kita selalu macam New Year, Chinese New Year ni macam sambut tahun baru, macam kita sambut tahun baru kan, dia tak ada apa-apa. Jadi selagi benda yang tidak kata tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, kita boleh buat. Okey Ustaz, saya tunggu je lah untuk temu bual pada hari ini. Terima kasih sebab luangkan masa. Saya doakan berjaya. Doakanlah saya berjaya untuk Bila ni? Itu sebab kita orang studio pun ada postpone juga sebab pandemik ni. Dia kata dah muncul dah. Itu pun tak tahu lagi lah macam mana. Doakanlah saya berjaya tamatkan semester ni dengan baik. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, terima kasih. Tadi selesai saja rakaman video di Masjid Cina. Jangan lupa untuk subscribe YouTube dan follow lah saya dekat Facebook ke IG ke. Okay, terima kasih.